Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan kekuatan dan kesihatan untuk bersama di dalam majlis ilmu, sama ada di depan ataupun di alam maya. Yang paling penting kita mengingati hadis yang Rasulullah mengatakan. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dia dalam siri menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan kita di antara golongan yang dipermudahkan jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, kelebihan bagi penuntut dan pengajar ilmu, sehingga kan malaikat mengembangkan sayap di dalam majlis ini, dan binatang-binatang beristighfar bagi penuntut-penuntut ilmu. Jadi ini di antara kelebihan khabar gembira dengan perkara yang diterangkan oleh Rasulullah, bahawa para malaikat dan juga para binatang-binatang beristighfar untuk kita, menunjukkan betapa tingginya bagi penuntut-penuntut ilmu. Ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu dan pastikan diri kita dalam keadaan bersedia untuk menerima ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan di dalam tafsir Al-Quran dalam surah Al-Fajr, yang mana kita telah menerangkan beberapa perkara, beberapa peristiwa yang berlaku kepada umat yang terdahulu, ya, di antaranya kaum Ad, dan kita masih memperbahaskan berkaitan dengan kaum Nabi Saleh, yakni kaum Samud, yang mana ianya merupakan satu kaum yang hebat seperti kaum Ad juga. Maksudnya kaum ini yang Allah berikan kehebatan mereka bukan sebarang kehebatan. Tempat-tempat yang dikatakan tempat yang tidak mampu untuk dibina di zaman ini, zaman sekarang ni, teknologi yang moden, tetapi mereka mampu membinanya. Kawasan menjadi tamadun yang begitu hebat. Tetapi ya, tamadun yang hebat tidak diikuti dengan iman yang betul, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan kita menyaksikan kaum Ad telah Allah hancurkan dengan keadaan kehancuran yang begitu dahsyat. Dihantarkan ribut ataupun yang dikatakan puting beliung tu, ya, selama 8 hari 7 malam, ya, yang menyebabkan semuanya mati. 8 hari 7 malam adalah satu masa yang panjang, ya. Sedangkan Allah mampu memadai hanya sekadar satu minit pun dah cukup dah kalau puting beliung, ya, 2 minit 1 jam. Tetapi nak menceritakan inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya amukan Allah itu adalah terlalu keras, terlalu dahsyat. Dan yang menyedihkan, apabila Allah melakukan ataupun hancurkan kaum tersebut, tak kira siapa yang ada di dalamnya, ya, kalau kanak-kanak, apa dosa kanak-kanak, tetapi dihancurkan juga. Binatang-binatang, apa dosa binatang-binatang, tapi dihancurkan juga. Inilah kesan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Kita menyaksikan kalau tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, ya, yang Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat tentang kelebihan amal ma'ruf nahi munkar itu, ya, Allah akan menangguhkan azab kepada kaum tersebut. Orang-orang yang berusaha untuk membetulkan masyarakat, ya, ghuraba di akhir zaman ini, apatah lagi kehancuran masyarakat kita adalah kehancuran bukan sekadar muamalah mereka. Perkara-perkara yang paling berat ialah masalah akidah yang dibawa oleh orang-orang yang tidak amanah. Hari ni kita dengar pula kan, apa dia kata? Ya, mama apa nama tu? Allah makhluk halus. Mama Sab. Macam Pakistan ya, Mama Sab. A'udzubillah, syarr. Kalimah kufur yang dikeluarkan. Ya.
Yang perlu diambil tindakan oleh orang tertentu supaya perkataan itu tidak dikeluarkan. Kita nampak terlampau sangat ya manusia-manusia ni mengeluarkan perkataan ikut suka rasa dia. Ya, tak kiralah ustaz ke tak ustaz ke, jangan berbicara kalau kita dalam keadaan jahil. Na'udzubillah, kalimah kufur tu. Ya. Jadi pihak berkuasa yang perlu bertindak dalam bab ini. Dan kita tidak mengatakan kafir, tetapi kalimah itu boleh jatuh kafir jika dia tidak tarik ataupun ya kalau dia merasa megah pula. Hanya yang menjadi masalahnya pengikut-pengikutnya. Ya, ada pula pengikut-pengikut tu. Auzubillah, mempertahankan. Dalam bab ini tidak ada husnuzan. Ya. Cuma kita boleh katakan mudah-mudahan kejahilan itu, tetapi kejahilan tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah kejahilan ini yang akan kita ketengahkan depan Allah. Bukanlah alasan bagi kita kejahilan ini boleh menyelamatkan kita di akhirat. Apatah lagi kejahilan kita dengan pencipta kita. Kalimah kufur yang dikeluarkan. Letih dah kita. Masyarakat-masyarakat yang jahil ini mengeluarkan, mempermainkan agama dan berbagai-bagai yang dilakukan atas nama Islam. Penat ya? Memang penat. Sampai satu fitnah yang paling dahsyat nanti apabila Dajjal muncul. Tuan-tuan dan perempuan, kalau Dajjal muncul lagi penat. Orang-orang sunnah lagi penat. Ya. Orang-orang sunnah akan berhadapan dengan risiko yang terlalu besar. Ya, hanya Allah yang mengetahui dalam bab itu. Oh. Tidak. Ya, tak dibenarkan. Apabila muncul Dajjal itulah kita takut Dajjal muncul keluar dalam YouTube, kita pun nak join juga, nak dengar. Ya, itu fitnah sebenarnya. Ya, Rasulullah kata kalau Dajjal ada jangan pergi. Kenapa? Dia punya hujah-hujah dia itu mengelirukan, yang menyebabkan kita merasakan kita ni dah betul. Ya, tiba-tiba kita dah termasuk dengan mereka Dajjal tersebut. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey, ala kulli hal. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan azab Allah yang turun kepada kaum Ad pada pelajaran yang lepas, dihancurkan dengan begitu dahsyat, 8 hari 7 malam, puting beliung yang tidak henti-henti, semua, sehinggakan anak kecil yang tak berdosa pun dihancurkan. Ini kesan dosa. Kalau kita nak tahu kesan dosa, inilah di antara kesannya. Kemudian hari ini kita sambung pelajaran yang lepas juga yang berkaitan dengan kaum Samud yang menjadikan ya gunung-gunung daripada batu, bukit-bukit batu menjadi rumah tempat tinggal, dipahatnya. Dipahat dalam keadaan yang begitu dahsyat. Satu kaum yang hebat, tidak dinafikan. Satu kaum yang hebat, satu kaum yang bertamadun, yang dikatakan tamadunnya begitu tinggi, kemahirannya begitu tinggi, yang belum ada pada kaum yang terdahulu lagi. Hatta kaum zaman sekarang pun tidak mampu membinanya seperti mana yang dibinakan oleh kaum Samud. Cuba tengok dalam Google, tengok bagaimana bangunan-bangunan ataupun pembinaan yang dibuat oleh kaum Samud dari bukit-bukit batu. Subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini, mencipta makhluknya yang begitu dahsyat, yang bernama manusia. Tetapi sayang bila petunjuk itu tidak diambil kira. Petunjuk, tuan-tuan dan perempuan, katakan Alhamdulillah kepada Allah, kita pujikan, kita bersyukur kepada Allah disebabkan dia memberi petunjuk kita dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi saya ini di antara nikmat yang paling berharga bila kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Biarlah cercaan orang mencerca ke, orang kata apa ke, bagi saya tidak ada nilai dah. Tak perlu nak layan. Kerana apa? Petunjuk ini sukar untuk didapati. Sebelum mendapat petunjuk ni, bagaimana kita dalam keadaan jahil, ya. Saya dulu waktu tu pusing Malaysia nak mencari agama ni lah petunjuk. Pergi ke pondok sana kat Kelantan, pergi pondok Kedah, pergi ya Penang, semua pusing semata-mata untuk mencari ya akidah yang betul ataupun manhaj yang betul ini. Pergi campur dengan keluar grup tabligh, pergi pula dengan grup sufi, ambil tarikat, ya,
Kalau ikutkan dah makam tinggi itulah, dah ambil tarikat tu, ambil tarikat Nasyabandi dalam usia 18 tahun waktu tu, ya, pergi ambil. Nak mencari, kita mencari-cari agama pada ketika itu. Tapi dengan izin Allah, Allah buka hati mak dan ayah tu pergi hantar ke Pakistan, itu je. Ya, alhamdulillah, ya, di sana rupanya Allah nak bagi petunjuk dan alhamdulillah faham. Kita faham Al-Quran dan As-Sunnah amat berharga, amat tinggi nilainya bagi saya. Ya, subhanallah. Ingat balik kisah-kisah lalu, ya. Kalau kita dulu kisah-kisah lalu, kita masing-masing ada kisah-kisah lalu. Saya sampai, yalah nak jadi Tok Wali lah, itulah kes dia. Ya, bila baca buku-buku, join grup-grup sufi ni, kira nak jadi Tok Wali je. Pergi ke Sungai Perak tu, pukul badan tu. Dalam buku kata pukul badan. Kita pun pukul lah tu, berdebuk. Ya, dah jadi macam Syiah pula. Ya, tergolek-golek macam ayam golek. Ya, di Sungai Perak tu, di atas pasir tu. Teringat pasal nak cari kebenaran. Subhanallah. Kemuncak yang pernah saya ceritakan, sampai berlaku satu bisikan pada bisikan, apa bisikan tu pun tak tahu, tapi bisikan syaitan. Bisik tu kita dengar, orang lain tak dengar. Ya, kita dengar, orang lain tak dengar. Ui, itu sakit. Orang kata kalau dalam di pondok orang kata sakit isim. Ya, sakit isim. Nauzubillah. Itu pasal dalam bab-bab ini ada pengalaman berkaitan dengan rasukan jin apa semua. Itu semua perkara-perkara yang nauzubillah, ya, kita minta lindung pada Allah supaya Allah pelihara kita. Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, memang akidah itu kalau rosak, habis. Segala-galanya akan habis. Ya, syariat pun habis, segala-galalah. Dia bermula daripada akidah yang tak betul. Maka di sini kita dalam bicarakan kaum Ad adalah satu kaum yang telah dihancurkan oleh Allah. Maka berikutnya adalah kaum Samud. Dan kita telah menceritakan tentang kaum Samud, yang mana kaum ini adalah kaum Nabi Saleh. Lalu mereka minta kepada Nabi Saleh setelah mereka kalah berdebat. Apa yang mereka minta? Wahai Saleh, tunjukkanlah bukti bahawa kamu adalah utusan dari langit, yakni utusan Allah. Para Nabi dia tidak akan menunjuk bukti melainkan dengan izin Allah. Para Nabi tidak akan meninggalkan kaumnya sehingga diizinkan oleh Allah. Kita dah terangkan semua itu. Ya. Kerana apa? Itu adalah kewajipan mereka. Sehingga kemuncak, kalau hancur kaum itu, ya, maka dia akan hancur juga. Tetapi para Nabi, apabila Allah telah diutus, Allah mengutuskan dia sebagai Rasulnya, maka para Nabi mesti mentaati akan arahan-arahan Allah. Dan dia tidak boleh tinggal kaumnya. Okay? Sehingga kan kita menyaksikan Nabi Nuh alaihissalam dah kemuncak dah. Masih lagi dia menyampaikan risalah kepada anaknya yang derhaka. Tuan-tuan dan puan-puan, penting. Ya, kisah para Nabi ini penting untuk menjadikan hujah kepada kita. Walaupun dia bapa dia Nabi, tapi anaknya derhaka. Walaupun suaminya Nabi, isteri dia derhaka. Ya, berlaku. Kadang orang kadang-kadang, itu anak ustaz kan. Dia hujah dia begitu, dalil dia. Itu isteri ustaz. Tak. Kita kena faham elok-elok. Hatta kadang-kadang ustaz untuk ngalanggang. Ya. Kita berdiri di atas dalil. Penting sangat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, maka kaum Nabi Saleh ini di antara kaum yang Allah telah berikan keistimewaan kepada mereka. Yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi derhakanya mereka kepada Nabi Saleh, yang menyebabkan mereka mencabar Nabi Saleh dengan keadaan semasa mereka. Apa dia? Kemampuan mereka memecahkan batu-batu dan mengukir batu-batu. Dengan apa juga ukiran yang mereka lakukan. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, ya, kalau betul kamu utusan dari langit, utusan dari Allah, maka keluarkanlah dari bukit batu ini seekor unta betina. Itu yang diminta. Tuan-tuan dan perempuan, persoalan itu adalah persoalan yang tidak logik di akal. Akal kita tidak logik. Tetapi pada sisi Allah, tiada mustahil.
Bila kita menyaksikan Al-Quran, ya, kita akan menyaksikan golongan-golongan itu. Di antara golongan di zaman Rasulullah SAW juga minta, kalau kamu betul Rasul, turunkan api dari langit. Itu permintaan-permintaan mereka. Sudah tentu Rasulullah tidak mampu mendatangkan benda-benda yang begitu, melainkan dengan izin Allah. Dan para Nabi akan berdoa, yang mana dia boleh meminta, maka Allah izinkan, maka dapatlah. Maka di sini Nabi Saleh berdoa kepada Allah. Sebelum itu dia mengatakan, jika bukti ini datang, kamu tidak beriman juga, maka apa berlaku? Allah akan hancurkan kamu. Dan kehancuran kamu bukan sebarangan. Seperti mana golongan Hawariyun yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, apa dia? Al-Ma'idah, hidangan dari langit. Subhanallah. Mereka minta kepada Nabi Isa, tunjukkan, buktikan kepada mereka Allah mampu menurunkan hidangan dari langit. Tuan-tuan dan puan-puan, hebatnya umat Muhammad di akhir zaman. Kita tak perlu bukti dah. Hanya perlu keimanan, keyakinan. Jangan kita pula juga nak minta hidangan dari langit. Ya, kalau betul-betul nak minta hidangan, pergi jumpa Bunyamin tu, ada nasi itu. Jangan. Cukup para nabi zaman dahulu dan kaum-kaumnya. Bagi kita umat Muhammad, latihkan diri kita ittiba', ikut Rasulullah, ikut Allah tanpa banyak bicara. Kalau kita nak menjadikan kita seperti generasi yang pertama, generasi yang mendapat keredaan Allah itu, generasi yang berada di samping Rasulullah SAW, beriman, ikut. Itu sahaja. Tak perlu berfikir panjang-panjang, ya bagaimana, begini, begitu. Tak. Memadai, cukup bagi kita beriman. Yakin. Keyakinan itu yang mahal dalam jiwa kita. Umat akhir zaman yang tak menyaksikan mukjizat di depan mata mereka. Tidak seperti para sahabat menyaksikan mukjizat demi mukjizat yang Rasulullah tunjukkan. Kita tidak ada, melainkan mukjizat Al-Quran sahaja. Yang sampai berterusan. Lain tak ada. Kerana Rasulullah telah wafat. Tetapi para sahabat mempertahankan Rasulullah dengan nyawa-nyawa mereka. Dan kita umat Muhammad di akhir zaman, kalau nak mendapat darajat yang tinggi begitu, kita juga mempertahankan Rasulullah setelah wafatnya. Yakni dengan apa? Ittiba'. Pastikan hadis-hadis sahih, lepas tu ittiba'. Ikut. Barulah ada kekuatan sebenarnya. Baik. Jadi kaum ini meminta kepada Nabi Saleh, tunjukkan. Lalu Nabi Saleh berdoa kepada Allah, maka akhirnya diberikan apa yang mereka hendak, maka keluarlah unta dari batu tersebut. Subhanallah, unta betina. Perbahasannya ceritanya berbagai-bagai, bercampur dengan Israeliatnya apa semua. Tetapi unta ini adalah lain daripada yang lain. Kemudian, apakah kelebihan unta ini? Ya, sebagai bukti ayat daripada Allah, dia boleh mengeluarkan susu yang banyak. Siapa yang pernah pergi Madain Saleh, maka menyaksikan. Saya tak sempat pergi. Ya, di mana ada tempat yang dikatakan seperti tempayan, tempat susu unta itu, dan dia boleh diminum oleh kaum Nabi Saleh. Tetapi unta ini, kalau dia pergi minum tempat minuman binatang, maka binatang-binatang terpaksa lari. Ya, kenapa? Keganjilan unta tersebut, bentuk dia, dan juga binatang-binatang ini takut. Maka bila dia minum, habis. Itu yang menyebabkan kaum soleh ini berhadapan dengan masalah apa dia? Binatang-binatang mereka kurus. Ya, kurang air lah, apalah. Habis. Kamu yang minta. Sekarang bila Allah bagi, begitulah keadaannya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, menceritakan bahawa kamu tidak, wahai kaum Nabi Saleh, kamu tidak boleh menyentuh unta ini melainkan dengan keadaan baik sahaja. Ya, maksudnya unta ni kalau dipegang, dibelai-belai saja, ditepuk-tepuk dalam bentuk sayang, dia tidak boleh dipukul dan tak boleh dihalang dia makan dan minum. Biarkan dia. Dan rupanya menjadikan perkara ini mudarat kepada kaum Nabi Saleh. Ya, menjadi mudarat kerana binatang-binatang, masalah binatang-binatang mereka lah, tumbuh-tumbuhan mereka. Dan akhirnya,
ya, akhirnya mereka bermesyuarat. Dalam kelompok kaum Nabi Saleh ini, ya, yang mana kaum ini dia tidak adalah bak kata macam raja ke, tetapi ada pemimpin mereka. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan, ya, banyak kita menyaksikan ayat-ayat yang mana pembahagian kaum ini dengan unta tu. Lalu Allah menceritakan bagaimana mereka bermesyuarat untuk menghancurkan unta tersebut, yakni untuk bunuh unta tersebut. Dah mereka rasa rimah, mereka rasa unta ni mengganggu saja, sedangkan Nabi Saleh melarang mereka mengusik unta itu dengan cara yang tak betul. Tetapi mereka bersepakat yang dikatakan dalam Al-Quran seramai 9 orang. Ya. Apa yang mereka nak lakukan? Ialah mereka ingin menyembelih unta tersebut. Pertama, ya, mereka ingin menyembelih unta tersebut. Yang kedua, mereka merancang untuk melakukan pembunuhan ke atas Nabi Saleh. Itu dia. Ya, jahat perancangan dia. Pertama, dirancang untuk bunuh unta tu dulu. Lepas tu, barulah mereka membunuh Nabi Saleh. Dengan perancangan mereka begitu. Okey. Baik. Lalu Allah ceritakan di dalam surah Al-A'raf, berkaitan dengan kisah ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Mereka menyembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikan ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul. Okey. Ini di antara apa yang mereka lakukan setelah mereka membunuh unta tersebut. Ya, di kalangan dalam tafsir Ibn Katsir ini, kisah Sunnah Nabi ini mengatakan orang yang melakukan pembunuhan itu yang bernama Qidar. Ya. Dia leader dalam bab ini membunuh unta tersebut. Lalu setelah mereka membunuh unta tersebut, berita itu sampai kepada Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh bertemu dengan mereka dan bertanya, kenapa kau orang bunuh unta ni? Ya. Sesungguhnya Allah dah berikan peringatan jangan usik dia dengan tak betul, dengan cara tak betul. Ini kan pula kamu telah membunuhnya. Tunggu 3 hari. Lalu kaum ni kata, okey, datangkan buktinya. Okey, datangkan janji. Ayat 77. Datangkan bukti kamu sebanyak 3 hari. Di sini Ibn Katsir mengaitkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, berkaitan. Idzin ba'atha ashqaha in ba'atha laha rajulun 'arimun 'azizun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zam'ah. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, dibangkitkan bagi mereka seorang yang cerdas, pemimpin dan selalu ditaati di kalangan kaumnya, seperti Abu Zam'ah. Dari Ammar ibn Yasir, dia berkata, Nabi bertanya kepada Ali, Ala uhaddithuka bi ashqan nas? Qala bala. Qala rajulani. Ahaduhuma uhaymiru thamud alladhi aqara an-naqah. Walladhi yadribuka ya aliyun ala hadha, yani qarnuhu hatta tuballa minhu hadhihi, yani lihyatuhu. Maukah kamu aku beritahukan orang yang paling celaka? Lalu Sayyidina Ali mengatakan, ya. Lalu dia mengatakan, ada 2 orang yang salah satunya berwarna agak merah dari kaum Samud yang menyembelih unta, yang memukul yang menyembelih unta. Itu yang pertama. Dan kedua, yang memukulmu, wahai Ali, kerana iaitu tanduknya sehingga janggutnya basah. Yang nak menceritakan bahawa
Rasulullah telah awal-awal mengkhabarkan kepada Ali bahawa kamu akan mati dibunuh. Subhanallah, ya. Dah tahu dah, ya, cerita dia di akhir kesudahannya mati dibunuh. Ini di antara satu mukjizat. Dia bukan perkara yang boleh dibuat-buat. Yakni mukjizat melalui wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan kematian Ali. Begitu juga dalam keadaan kematian Husain. Allah dah ceritakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Hasan bagaimana kedudukannya, Husain bagaimana kedudukannya. Allah ceritakan kepada Rasulullah dan mereka tahu bahawa Husain ini akan mati dibunuh. Subhanallah, ya, perjalanan dia. Begitu juga dengan para sahabat yang lain seperti Osman. Rasulullah menceritakan juga dengan mengkiaskan. Lalu Osman faham dengan kedudukan yang begitu. Tuan-tuan dan perempuan, jadi kita menyaksikan dalam bab ini dua orang yang dianggap sebagai sejahat-jahat manusia. Pertama, orang yang membunuh unta tersebut, yang disebutkan sebagai Khidar tadi. Yang kedua, orang yang membunuh Saidina Ali. Subhanallah. Ini semua dalam peristiwa Khawarij. Dalam bab berkaitan dengan Saidina Ali, Khawarij. Saidina Osman, Khawarij juga. Bayangkan Saidina Osman, siapa yang bunuhnya? Bukan orang calang-calang. Seorang hafiz Al-Quran. Subhanallah. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan yang bunuh, ya, Osman, seorang hafiz Al-Quran. Kita hafiz Quran, ya kan? Kalau nak kenal, dia bukan masalah hafiz Al-Quran ke apa ke. Ya, kalau dah salah tu, salah. Manhaj lari lah. Oleh kerana itu, bila saya bicarakan setengah pada para jemaah, bila nak menginfak misalan, oh sekolah tahfiz, jangan, bukan semua sekolah tahfiz di bawah sunnah. Kena faham elok-elok. Dia macam zaman dahulu. Ada orang yang hafiz tapi Mu'tazilah. Hafiz hadis, hafiz tu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, apa lagi? Khawarij, semua ada. Oleh kerana itu, ilmu yang akan membezakan. Kita kenal elok-elok, maka berhati-hati. Apatah lagi kita di akhir zaman dengan golongannya paling banyak. Telah berpecah Yahudi kepada 71 golongan. Satu ke dalam syurga, 70 lagi dalam neraka. Telah berpecah Nasrani kepada 72 golongan. Satu dalam syurga, 71 dalam neraka. وَسَتَفْتَرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى 73 فِرَقٍ كُلَّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Dan akan berpecah umat aku kepada 73 golongan. Banyak tu. 72 ke neraka. Hanya satu ke syurga. Tuan-tuan dan perempuan, bukan main-main. 72 ini semua mendakwa dirinya Islam. Tu dia. Semua mendakwa dirinya Islam. Oleh kerana itu berhati-hati. Rasulullah kata, alaikum bisunnati. Taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, ya, Al-Quran dan juga jalanku, sunnahku. Ya, dan hendaklah kamu di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi oleh kerana itu, ini asas dalam pemahaman agama kita. Kalau tak, mungkin kita akan terjebak bersama 72 golongan ini. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, kena ada ilmu juga. Macam mana ada ilmu juga. Kena belajar juga. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan 72 golongan itu. Waktu itu, na'udzubillah min zalik lah. Ya. Di kalangan ahli neraka dahulu. Ya. Itu yang menakutkan. Na'udzubillah min zalik. Itulah masalah kejahilan. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira yang telah membantu kita dengan seperti adanya macam Baitus Salam ni, Baitus Sunnah, Yayasan Ta'lim, ya, semuanya membawa kepada risalah Quran dan Sunnah. Memang kita tahu, ya, ada masalah-masalah yang akan menekan kita. Namun risalah ini perlu diteruskan. Ya. Buatlah melalui apa juga cara untuk menyebarkan risalah ini. Kerana kita adalah golongan yang menyebarkan risalah Rasulullah dengan betul. Maka jangan takut. Ya, ujian-ujian akan datang, maka bersabar. Maka kaum ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bahawa orang yang dicelakakan itu ialah orang yang menyembelih naqah ataupun unta betina itu pada kaum Nabi Saleh, kaum Samud,
dan yang kedua orang yang menyembelih kamu wahai Ali. Ya, Ali mati dibunuh. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, 3 sahabat Nabi yang agung ini semua mati dibunuh. Umar mati dibunuh. Ya, Abu Lu'lu'. Osman, siapa dia? Abu Muljam. Yang ketiga, Ali. Ya, asalnya mereka berpakat pada malam pembunuhan Ali itu 3 berpakat nak bunuh Ali, bunuh Muawiyah, seorang lagi siapa? Amr ibn As ke apa? Ya. Tapi yang berjaya mereka bunuh Ali. Golongan Khawarij. Ya, jadi ini di antara perkara yang menggerunkan lah. Ya, na'udzubillah min zalik, dan mereka itu adalah orang yang dilaknati. Baik. Apabila kaum Samud minta, maka Nabi Saleh mengatakan tunggu 3 hari. Hanya 3 hari saja. Maka Ibn Katsir menceritakan maka Allah mengirimkan hingga pada hari Khamis, yakni hari pertama disaksikan pemandangan itu. Ya, pemandangan waktu itu mereka sedang menunggu kedatangan bala Allah, maka kaum Samud berubah menjadi kuning, kulit dia menjadi kuning. Ya. Seperti diancam Nabi Saleh. Mereka tunggu kulit mereka jadi kuning bukan sebab demam kuning ke apa tak. Tetapi itu janji yang pertama pada hari yang pertama. Okey. Ketika petang hari tiba, mereka menyerukan, bukankah hari ini ditentukan telah berlalu? Maka pada hari Jumaat, hari yang kedua, daripada kulit mereka, wajah mereka menjadi kuning, berubah menjadi merah pula. Bila sampai petang hari, lalu mereka mengatakan, ya, tidakkah hari ini telah berlalu? Hari ini telah berlalu. Maka masuk hari ketiga. Kenapa? Kaedah kita orang Islam, ya, hari bermula daripada tenggelam matahari. Tenggelam matahari waktu maghrib tu, maka itu bermula hari yang baru. Oleh kerana itu dikatakan di waktu petang, tenggelam matahari, lalu mereka mengatakan dah 2 hari, ini masuk hari ketiga. Lalu bila masuk hari ketiga, muka mereka menjadi hitam, berubah jadi hitam pula. Ya, siapa kita tadi yang kata ke Afrika hitam apa? Ya, berubah menjadi hitam. Bukan disebabkan cuaca ke apa, tetapi janji-janji Allah. Maka sampai ke petang, lalu mereka mengatakan, bukankah hari ini telah ditentukan telah berlalu? Lalu hingga pada hari Ahad pagi, mereka bersiap siaga seraya duduk sambil menunggu azab, siksaan dan kesengsaraan yang akan menimpa mereka. Mereka tidak tahu bagaimana dia akan berbuat, yakni Allah akan berbuat terhadap mereka, serta dari mana azab itu akan mendatangi mereka. Ya, kerana apa? Melalui peristiwa-peristiwa lalu, bahawa kaum Ad dihancurkan dengan keadaan ribut yang kuat. Ya, jadi so far kalau nak berlaku pada mereka ribut yang kuat, mereka ada rumah yang kuat, boleh berlindung dalam gua. Itu yang mereka katakan. Okey, maka setelah matahari terbit dari timur, iaitu pada hari Ahad pagi, muncullah suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat dari bawah mereka, sehingga arwah dan nyawa semua orang melayang dalam sekelip mata. Semua gerakan terhenti dan semua suara pun diam, dan Allah berfirman dalam surah Hud, fa asbahu fi diyarihim jathimin, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ya, ini dia kesan daripada azab Allah. Ini ringkas pula. Hanya satu tempikan saja. Zoom. Macam mana tempikan, wallahu alam. Concorde tidak dibenarkan datang ke setengah-tengah negeri disebabkan kekuatan bising dia tu, ya, yang boleh retak cermin. Ya. Ini kan pula suara wallahu a'lam, ya, sudah tentu suara malaikat yang paling kuat, yang mana akhirnya terpecah telinga, ya, pecah berdarah kalau kuat sangat, wallahu a'lam. Hancur, mati semua. Kecil, besar, tua, muda, yang berdosa, tak berdosa, semuanya mati. Ya, ini dia. Satu menggerunkan, satu perkara yang menggerunkan. Tuan-tuan dan perempuan, bayangkan, kita bayang, kalau kita pernah pergi ke tempat gua kan, macam mana tu? Kita menjerit. Apa berlaku? Pantulan tu kan. Hoi, 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 hoi.
Kan? Hai, 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 hai. Itu yang jadi cerita Hindustan tu. Kan? Kekuatan suara tu bergegar. Subhanallah. Ini di antara satu yang menarik, ya, yang perlu kita tahu bahawa kalau Allah nak hancurkan dunia ini dalam sekelip mata, macam tu saja pun dah cukup dah. Sekelip mata hanya tempikan yang kuat, pecah anak telinga ni dah tak stabil dah. Kalau pecah anak telinga dah memang tak stabil, dan diikuti dengan beberapa perkara, akhirnya mereka mati semuanya. Apa maksud di sini? Kalau Allah nak hancurkan satu kaum bila-bila masa, maka beristighfarlah. Ya, beristighfarlah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dua perkara ini adalah penyelamat kaum tersebut. Ya, Allah tidak akan turun kepada satu kaum jika mereka itu beristighfar. Dan Allah tidak akan turun kepada kaum itu bala, ya, jika mereka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi oleh kerana itu dia perlu diteruskan dalam bab ini. Hanya yang mampu melakukan perkara-perkara ini hanya orang-orang sunnah sahaja. Kerana dia menyeru kepada tauhid yang betul. Ya. Kalau kena orang-orang yang tak sunnah, ya, apa berlaku? Lagi teruk. Boleh bulan Safar tu tak ada apa-apa, dianggap bulan bala. Habis cerita. Boleh zikir, Rasulullah ajar paling mudah kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimah yang begitu mudah disebut, ringan pada lidah. Tak, zikir Rasulullah berat untuk orang awam. Itulah masalah. Kita berhadapan dengan satu masalah yang besar. Kita tidak pernah nak mengajarkan orang awam menjadi profesional dalam bab agama supaya terus mengambil kepada dalil. Akhirnya dia anggap agama ini susah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Minta lindung kepada Allah. Minta lindung kepada Allah daripada kejahilan yang begitu. Baik, jadi ini dia. Ya, akhirnya kaum Samud hancur dalam sekelip mata. Nak tahu tak kaum-kaum ini, kalau kita nak tahu tamadun ini asalnya hebat, ya, lepas tu orang tak tinggal dah. Itu menunjukkan kawasan itu dah diturun bala. Itu pasal kita menyaksikan, ya, siapa yang pergi Madain Soleh, tempat kaum Samud ini, ya, masih ada lagi sejarahnya. Rumah-rumah yang dibuat daripada batu-batu, tapi tak ada orang duduk. Itu tanda bala pernah turun. Pada Laut Mati, bala pernah turun. Fir'aun, ya, kaum Fir'aun yang dikatakan di piramid, di kiri kanan piramid tu penuh dengan rumah-rumah satu ketika dahulu, tapi tak ada dah. Ya, tak nampak. Lepas dikorek-korek baru jumpa. Berarti kaum ini pernah dihancurkan. Satu tamadun yang hebat tapi dihancurkan. Oleh kerana itu kadang-kadang kita tengok National Geographic, kita menyaksikan dia menceritakan tentang satu tamadun tu agak menarik sebenarnya. Berarti ada Nabi diutuskan. Mereka ingkar, Allah hancurkan. Kerana itu tabiat umat terdahulu. Ingkar, hancur. Berbeza dengan umat Muhammad. Ingkar, belum lagi. Allah bagi peluang lagi. Allah suruh kita berfikir, beristighfar, bertaubat, apa semua tu. Ingkar lagi dibagikan lagi peluang. Sehingga kemuncaknya, wallahu alam. Baik. Kemudian dalam bab ini, dikaitkan dengan satu cerita yang disebutkan berita tentang Abu Righal. Siapakah Abu Righal ini? Okey, baik, kita tengok. Dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahawa ketika tengah berjalan di Al-Hijr, Rasulullah bersabda, dengan maksudnya, jangan kalian meminta tanda-tanda kenabian dan kebenaran, kerana hal itu sudah pernah diminta kaum Nabi Soleh. Ya, dan unta betina itu muncul dan kembali ke celah batu ini. Kemudian mereka melanggar perintah Rabb mereka dan menyembelih unta betina tersebut. Yang ini mereka, Rasulullah ingatkan kepada para sahabat, jangan minta benda-benda pelik daripada para Nabi. Ya, macam Al-Ma'idah, apa lagi yang diminta. Oleh kerana itu para sahabat bila berdepan dengan Rasulullah, mereka takut nak meminta sesuatu. Ya, mereka hanya berdiam. Ya, adab mereka dengan Rasulullah. Kemudian mereka melanggar perintah Rabb mereka dan menyembelih unta betina tersebut. Unta betina itu meminum air mereka satu hari dan mereka meminum susunya satu hari pula. Kemudian mereka menyembelihnya sehingga mereka ditimpa suara keras yang dengannya Allah membinasakan semua orang yang berada di bawah langit ini kecuali satu orang sahaja yang sedang berada di tanah haram. Ya. Jadi dalam kisah ini
dalam kejadian dihancurkan satu kelompok kaum Nabi Saleh ini, kaum Samud, semua mati, ada seorang je yang tak mati. Disebabkan apa? Disebabkan dia berada di tanah haram pada ketika itu. Ya, subhanallah. Dia berada di tanah haram yang dengannya Allah membinasakan semua orang di bawah langit, ini kecuali satu orang sahaja yang berada di tanah haram. Para sahabat bertanya, siapakah orang tersebut ya Rasulullah? Baginda menjawab, dia adalah Abu Righal. Tetapi setelah dia keluar dari tanah haram itu, maka dia pun ditimpa oleh apa yang ditimpa kaumnya. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak yang dikatakan hadis sahih. Okey. Jadi Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang terselamat, tetapi dia termasuk orang yang jahat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang dalam peristiwa kita ni orang jahat kan. Misalnya lah, kalau kita orang tak baik, tiba-tiba dalam kejadian itu kita terselamat, seharusnya kita bersyukur. Kembali kepada Allah secepat mungkin. Ya. Kembali kepada Allah secepat mungkin. Kerana apa? Kerana Allah masih lagi membiarkan kita hidup supaya dan kita bertaubat balik, beristighfar. Kita kena bersyukur. Terpaksa kadang-kadang kita menyaksikan kita dulu di alam yang jahil, ya, penuh dengan kejahatan yang kita buat, benda-benda haram kita buat, tetapi Allah bagi petunjuk. Bila kita saksikan sahabat-sahabat kita dah mula meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, kita masih hidup, itu tandanya Allah masih sayangkan kita. Allah bagikan ruang lagi, sebaik-baik manusia dipanjangkan umur, banyak amalan solehnya. Berarti begitu kedudukannya. Jangan biarkan kita terlibat terus dengan dosa-dosa yang menyebabkan na'udzubillah, boleh kita bertaubat, kita tak nak bertaubat. Kita nak tunggu sampai bila? Masalahnya kematian kita tidak tahu. Saya tengok seorang hamba Allah ni, waktu tu ialah dia dalam lingkungan umur dalam 23, 24 perempuan, ya. Kita kata bila nak pakai tudung? Nantilah, ya, 30 tahun nanti kan. Kalau sampai 30 tahun. Kalau tak sampai, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Oleh kerana itu kita tidak boleh agak, kita boleh plan, oh umur aku begini. Ya. Tapi hakikatnya ajal kita di sisi Allah. Saya sendiri tak tahu. Tapi yang paling menggerunkan apabila Rasulullah SAW mengatakan kebanyakan umur umat aku antara 60 ke 70. 60 ke 70. Berapa umur kita sekarang? Bud, berapa? Orang panggil Bud, tak sedap lah Bunyamin. Kan nama tu cantik. 3 orang muda lagi. Okey, bayangkan kita ni dah umur misalan 50. Ya, 50. Masihi hijrah, sedangkan Rasulullah berbicara umur hijrah. Ya. Dewasa bila dah masuk 60, berapa umur kita? Setiap 20 tahun Masihi kita tambah 1 hijrah, 1 tahun hijrah. Jadi kalau umur 20 Masihi, umur 21 hijrah. 30 apa? 21 setengah. 31 setengah. Ya. Tetapi masuk 40, 42 tahun. Masuk 60, 63 tahun hijrah. Berarti kita pencen Rasulullah wafat. Waktu umur Rasulullah wafat. Okey. Jadi itulah umur umat Muhammad. Yang kebanyakannya tanpa dinafikan. Alhamdulillah kita menyaksikan, ya, dalam bab-bab ini seharusnya kita mengambil iktibar. Ya, jemaah-jemaah kita pun dah ramai meninggalkan kita, terutamanya dalam isu Covid. Ya, subhanallah, di antaranya, ya, Syekh apa ni? Pak Cik Basri, Pak Cik Basri, siapa lagi? Ya. Adalah beberapa orang, ya, subhanallah, menyedihkan kita sebenarnya, ya, mereka tinggal. Saya bila kira, ramai. Kali ni ramai. Termasuk saudara mara saya. Ya, memang terpukul sikit. Ya, jiwa kita ni terasa sikit. Di antaranya yang muda-muda meninggalkan kita. Ya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan kita terus dalam keadaan berdosa. Silap memang akan berlaku silap, beristighfar cepat. Ya, beristighfar cepat. Okey. Baik. Kemudian
Dalam kisah ini juga diceritakan dari Ismail ibnu Umayyah bahawa Nabi pernah berjalan melewati kubur Abu Righal. Lalu baginda bersabda, ya, apakah kalian tahu siapakah orang di dalam kuburan ini? Lalu mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, inilah kuburan Abu Righal, salah seorang dari kaum Thamud. Waktu itu dia berada di daerah perlindungan Allah hingga ia terlindung dari azabnya. Ketika keluar dari perlindungan Allah, dia pun ditimpa azab yang menimpa kaumnya. Lalu dia dikuburkan di sini. Dikuburkan bersama satu batang emas. Kemudian ada satu kaum yang singgah ke kuburan itu. Lalu orang berbondong-bondong ke kuburan itu dengan membawa pedang masing-masing dan mencari emas tersebut. Lalu mereka mengeluarkan emas tersebut darinya. Masya Allah. Ya, dia mati, orang tanam dengan emas yang dibawa. Lalu Rasulullah bagi tahu, ya, bila bagi tahu ada emas, orang korek, memang mencari emas. Ya, ini dia kesudahan, ya, kaum Thamud. Jadi, tuan-tuan dan puan, ya, apa berlaku apabila hancurnya kaum Thamud? Sudah tentu para nabi diselamatkan. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-79, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Kemudian Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Okey, ini di antara perkara yang menggerunkan, yang mana kaum yang begitu hebat akhirnya mereka itu dihancurkan. Okey, ini di antara perkara yang menarik berkaitan dengan kawasan-kawasan Al-Hijr ini ataupun kawasan-kawasan yang ditimpa bala. Apakah kaedah bila kita berada di kawasan-kawasan yang begini? Ya. Dari Ibnu Umar, dia berkata ketika Rasulullah bersama para sahabat di Tabuk, beliau dan para sahabat menghampiri lembah Al-Hijr yang merupakan tempat tinggal kaum Thamud. Kemudian mereka mengambil air dari sumur-sumur darinya. Kaum Thamud dulu minum. Mereka menimba dan mempersiapkan tempat air minum. Lalu baginda menyuruh mereka mengisikan semua tempat minum itu. Dan selanjutnya, mereka memberi makan unta mereka. Setelah itu beliau berangkat bersama mereka sehingga sampai di buah sumur di mana unta betina milik Nabi Saleh dulu minum. Dan sumur tersebut, lalu beliau melarang mereka memasuki tempat orang yang dulu pernah diazab. Ya, okey, kita lihat apa yang Rasulullah kata. Inni akhsha an yusibakum misla ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab seperti apa yang ditimpa oleh mereka. Maka jangan kalian masuki ke tempat tersebut. Okey? Dari Abdullah ibnu Umar menuturkan lagi, hadis tadi riwayatkan oleh Ahmad dan juga Muslim. Ya. Dari Abdullah ibnu Umar, ia menuturkan bahawa Rasulullah bersabda sedangkan beliau berada di Al-Hijr, janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang diazab tersebut melainkan dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak menangis, maka janganlah kalian memasukinya. Dikhawatiri kalian akan ditimpa apa yang telah ditimpa oleh mereka. Okey. Jadi kalaulah kita nak pergi ke tempat-tempat yang begini, ya, hanya pergi untuk tengok dan insaf sahaja. Ya, jangan nak tengok berlebih-lebih pula kan. Siap tangkap gambar berlebih-lebih pula. Ialah maksudnya kita berlebih tak boleh. Ya. Kenapa? Kalau boleh sekadar tengok apa yang perlu sebagai peringatan diri kita dan keluar cepat. Keluar cepat. Ya, sebagai peringatan saja. Okey. Jadi ini di antara perkara yang amat pentinglah supaya kita tahu ada adab. Saya teringat yang saya cerita itulah yang pergi mandi laut. Nak mandi laut apa? Laut mati tu kan. Yang itik-itik daripada Amerika, Lebanon apa semua tu banyak sangat itik betina tu. Ya. Maka yang saya hairan tu ialah hotel-hotel dah mula banyak waktu tu. Mereka boleh berhibur, bergelak, ketawa, bergendang-gendang, apa semua tu di tempat Allah turunkan bala.
maka seharusnya tidak jadi begitu. Yang kedua, apa mereka ambil daripada lumpur-lumpur laut mati ini dijadikan sebagai lotion, ubat, ianya tidak boleh digunakan. Kita kena faham elok-elok. Jadi kalau ada produk tu keluar ya dari laut mati, jangan pakai. Jangan beli. Ya, jangan beli. Kenapa? Kaedahnya ia diambil daripada kawasan orang yang ditimpa azab. Ya, ini di antara dalam riwayat yang lain, para sahabat waktu tu tengah masak, ada yang ambil air, lalu Rasulullah kata, tuangkan, buangkan air tersebut. Kenapa tengah uli tepung, buangkan. Kerana ini adalah tempat orang yang kena azab, maka kita keluar cepat. Ya, jadi itu di antara ya perkara-perkara yang dikaitkan. Jika dalam hadis yang lain, jika kalian tidak menangis, maka buatlah diri kalian menangis kerana takut akan ditimpa azab seperti mana yang telah ditimpa oleh mereka. Dari Muhammad Ibn Qabsyah Al-Anmari, dari ayahnya dia bercerita, ketika terjadi perang Tabuk, orang-orang segera menuju ke penduduk Al-Hijr dan masuk ke tempat mereka. Kemudian hal itu terdengar oleh Rasulullah, maka baginda berseru kepada orang semua, salatul jami'ah akan segera didirikan. Lebih lanjut, Amir Ibn Sa'ad menceritakan, maka aku mendatangi Nabi ketika itu, beliau tengah memegangi untanya seraya berkata, mengapa kalian memasuki tempat kaum yang dimurkai oleh Allah? Salah seorang berseru kepada baginda, kami merasa takjub terhadap mereka, yakni pembinaan yang mereka lakukan. Beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih menakjubkan dari hal tersebut, iaitu seseorang dari kalian yang memberitahukan tentang apa terjadi sebelum kalian. Sebab itu istiqamah dan luruslah diri kalian, kerana Allah sama sekali tidak peduli dengan azab yang menimpa kalian, dan akan datang satu kaum yang tidak dapat membela diri mereka walaupun sedikit pun. Ya, jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani menceritakan larangan Rasulullah SAW berada pada kaum yang telah dihancurkan. Baik, dalam ayat yang berikutnya, apabila kita dah memahami tentang kaum Samud ini, maka Allah mengatakan, wa fir'auna dzil autad. Apa dia? Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak yang banyak. Okey, yang disebutkan ulama dalam bab ini penafsiran, ya, pasak-pasak itu ada yang mengatakan tentera-tentera yang hebat. Ya, kaum Fir'aun. Di mana dalam bab ini kita menyaksikan Fir'aun memang selalu kita dengar. Ya, sedangkan Fir'aun ini ramai sebenarnya. Fir'aun adalah gelaran raja bagi negeri Mesir. Ya, hanya khas untuk negeri Mesir. Jangan bawa balik Malaysia. Oh, nak panggil kat Malaysia Sultan, kat sana Fir'aun, kan? Jangan pandai pula kita nak takwil pula. Tak apa panggil, tak boleh. Ya, baik. Fir'aun adalah satu gelaran, dan panjang ceritanya bagaimana Fir'aun itu, gelaran Fir'aun itu berlaku, dan generasi demi generasi. Kenapa? Kita kalau menyaksikan Fir'aun yang masyhur adalah di zaman Nabi Musa. Ya, apa nama dia? Ramsis ke bukan kan? Ramsis II. Okey. Yang mana Fir'aun yang berlaku ini bukan berada di Kairo sana. Yang sekarang ni, apa ni, maksudnya yang ada piramid, ada 3 piramid yang besar tu. Ya, bukan di situ. Dia berada di selatan sana. Ya, saya tak sempat pergi. Oh, tak sempat pula. Ya, sempat pergi Fayum je. Fayum yang dikatakan tempat Nabi Yusuf. Ya, pertanian Nabi Yusuf, dan juga Qorun. Tasik Qorun. Ya, kat bawah tu tak dan, tak tahulah kenapa tak dan waktu tu. Ya, ala kulli hal, nak menceritakan bahawa pada zaman Nabi Yusuf, kalau kita baca dalam surah Yusuf, kita akan menyaksikan ayyuhal malik, dia tak sebut Fir'aun pada zaman tu. Ya, bahkan dia agak dikatakan orang raja yang baik, walaupun peringkat awal raja itu termasuk dalam golongan-golongan menyembah matahari apa semua. Tetapi kemunculan Nabi Yusuf dan kemahiran kehebatannya itu yang menyebabkan, ya, raja itu tertarik kepada
Nabi Yusuf dan wallahu alam kedudukan akhir kisahnya wallahu alam. Ya. Namun diceritakan ini dalam bab Firaun ini yang berbagai-bagai. Kalau kita menyaksikan dalam satu buku yang bertajuk Firaun yang ditulis dalam bahasa Malaysia tu, ya, saya menyaksikan ada beberapa masalah kerana dia banyak fokus kepada kitab-kitab Bible, ya, ataupun kitab-kitab yang diambil rujukan dia banyak kepada kitab-kitab itulah golongan Nasrani, kitab-kitab selain daripada Al-Quran dan hadis. Kenapa saya pun tak tahu. Sedangkan penulis itu orang yang Muslim, seharusnya banyak fokus pada Quran dan Sunnah. Ya, tetapi dia banyak. Kalau sekadar rujukan dan dia buat banding pada Al-Quran, tak apa yang menunjukkan Quran itu betul. Tapi masalahnya tak ada. Wallahu alam, saya tak tahu kenapa. Ala kulli hal. Dalam buku tu menceritakan bahawa Firaun ini, ya, yang mana mereka ini tidak mempunyai keturunan yang banyak. Keturunan yang banyak, kalau beranak pun hanya ada satu Firaun yang mana dia mempunyai anak yang banyak. Yang lain semua Firaun sama ada anak satu, anak dua, tak ada anak. Allah jadikan begitu. Tetapi tabiat mereka ini bila dah mengaku dirinya sebagai Firaun, yakni sebagai raja, sebagai sultan pada kerajaan mereka, mereka menisbahkan diri mereka adalah anak Tuhan. Itu yang jadi masalahnya. Mereka menisbahkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka ini adalah orang yang dia mempunyai apa orang kata darajat-darajat manusia dan mereka di antara darajat yang agung. Dan mereka bila mengaku dirinya Tuhan, kita menyaksikan seperti mana Firaun, Nabi Musa yang mengaku ana rabbukumul a'la. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah yang digunakan bukan sebarangan, ya. Ana rabbukumul a'la. Kalau kita dengar tu, tegak bulu rumah kita. Kamu Firaun mengatakan kamu Tuhan yang maha hebat, maha agung, maha segala-galanya. Kehebatan. Rab, kalimah Rab digunakan. Sedangkan kamu nak buat anak pun tak boleh. Jumpa Nabi Musa dalam sungai. Tiba-tiba kamu mengatakan, kamu Tuhan yang maha pencipta, maha segala-galanya. Itu dia Firaun. Allah bagikan kelebihan dia tak pernah sakit. Allah berikan dia kerajaan yang begitu hebat. Ya, dikatakan ada tiga ataupun dua, maksudnya tiga. Yang mana pemerintah ataupun kerajaan yang begitu hebat, tetapi mereka ini di kalangan orang yang kafir. Yang pertama Firaun, yang kedua Namrus kalau tak salah, yang ketiga ada satu nama. Ada satu nama, satu kerajaan yang hebat. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, tinggal nama je. Kerajaan tu dah tak ada. Hebat. Ya. Allah maha hebat. Allah hancurkan dalam sekelip mata. Dan dua pemimpin yang hebat yang beriman. Pertama Sulaiman, Nabi Sulaiman. Yang kedua Dzulqarnain. Ya, ini dia dua pemimpin yang hebat dalam sejarah ummah. Okey, jadi Firaun di antara pemimpin yang hebat, Namrus di antara pemimpin yang hebat. Tetapi Namrus dikalahkan, ya, dengan seekor nyamuk, ya, dan Firaun dikalahkan dalam sungai ataupun dalam Laut Merah. Habis, ya, hanya begitu saja kematian mereka. La ilaha illallah. Alangkah indahnya kalau sebelum Firaun itu, ya, ditenggelamkan, dia mengucap aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, confirm masuk syurga. Ya, tetapi bila kita menyaksikan ayat, dia beriman di saat apa? Saat mana? Ya, saat tenggelam timbul dah nazak, itu dinamakan saat nazak. Taubat tidak akan diterima pada dua tempat. Pertama, apabila roh dah sampai ke kerongkong, tak terima taubat. Yang kedua, bila terbitnya matahari sebelah barat. Gerunkan. Okay. Dan menceritakan dalam bab ini, kalau kita tengok, ya, bagaimana dalam kisah Firaun, kalau ikutkan dah sampai, dia ni dah mengucap kalimah yang begitu hebat.
dalam surah Yunus. Yunus ya. Anda tak ingat dah. Sebentar. Okey. Sebentar. Dalam surah Yunus. Okey. Surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk yang ke-11. Ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginayanya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, Fir'aun kalau ikutkan, beriman. Tahu tak? Inilah waktu yang menggerunkan. Inilah waktu yang menakutkan. Inilah waktu yang mencemaskan. Kalau tidak kita sebelum sampai waktu tu kita mengucapkan kalimah bersih ini, kalimah tauhid ini, confirm Fir'aun boleh masuk syurga. Diampunkan dosanya. Tetapi bila dia mengatakan di waktu roh dah sampai ke kerongkong, dah confirm mati, dah confirm, baru disaksikan banyak perkara. Oleh kerana itu kalau kita tengok ayat yang ke 10 dalam surah Al-Munafiqun, lafaz yang berbeza sedikit tetapi waktu yang sama disebutkan oleh orang-orang yang berdosa ini. Okey, cuba tengok dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, juzuk 28. Ayat yang ke-10. Ini adalah di waktu yang dikatakan waktu nazak. Na'udzubillah. Minta lindung kepada Allah. Oleh kerana itu kita berdoa, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan mati dalam su'ul khatimah. Inilah dia. Inilah waktu yang mana kalau seorang tu suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dia. Inilah waktu dia. Apa dia? Ayat ke-10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Itulah waktu dia. Itulah waktu Fir'aun mengucap syahadah, dan inilah waktu orang-orang yang tidak beramal baik sebelum hari kematiannya.
Jadi kita minta lindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita, dan kita minta lindung kepada Allah daripada su'ul khatimah, dan kita minta Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga hari kematian kita, sehingga kita gembira untuk bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu